Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita jumpa lagi pada hari ini, iaitu hari Jumaat, Jumaat yang barakah. InsyaAllah pada hari ini saya akan membacakan surah Al-Kahfi. Kemudian saya akan menerangkan sedikitlah kelebihan kelebihan yang terdapat dalam surah Al-Kahfi. So, kalau kita amalkan surah Al-Kahfi ni, apakah kelebihan dia? Okey, insyaAllah saya akan bacakan surah Al-Kahfi, iaitu daripada 10 awal ayat ayat 10 yang terawal dan juga ayat 10 yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Okey, so kita tengok sikit kelebihan So apakah kelebihan
apabila kita mengamalkan surah Al-Kahfi, iaitu 10 ayat yang awal dan juga 10 ayat yang terakhir. Okey, sebelum tu surah Al-Kahfi ni diturun di Makkah. Ini ayat Makkiyah, kecuali ayat yang ke-28, 83 dan juga 101. Ayat ketiga-tiga ayat ini diturun di Madinah. Okey, ia merupakan salah satu daripada 5 surah Mekah yang dimulai dengan Alhamdulillah. So maknanya dalam Quran tu surah Al-Kahfi ni salah satu surah yang dimulai dengan perkataan Alhamdulillah, iaitu segala puji bagi Allah. Okey, surah Al-Kahfi ni mempunyai 110 ayat dan namanya diambil dari ayat yang ke-9. Okey, apabila disebut tentang orang-orang yang berada di dalam kahfi yakni gua lah. Okey, seperti mana kita tahu. Kemudian ramai ramai antara kita yang mengamalkan surah Al-Kahfi ni, iaitu dibaca pada malam Jumaat, yakni hari Khamis dan juga besoknya hari Jumaat lah, malam Jumaat ataupun pada pagi Jumaat, maknanya satu hari Jumaat tersebutlah. So setiap hari Jumaat ramai orang yang mengamalkan surah Al-Kahfi ni. Okey, so kita tengok sedikit kelebihan dia. Kat sini ada 5 kelebihan lah. So yang pertama, kelebihan kita mengamalkan surah Al-Kahfi ni adalah dipancarkan cahaya untuknya antara 2 Jumaat. Maknanya kat sini, so dalil dia adalah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, pada siapa membaca surah Al-Kahfi ni pada hari Jumaat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumaat. Maksudnya apabila kita baca setiap hari Jumaat, so maknanya akan dipancarkan cahaya sehinggalah pada hari Jumaat yang akan datang lah. Itu dikatakan di antara 2 Jumaat. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain juga, iaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a suratul Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baiti atiq." Maksudnya barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka dipancarkan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dia dan Baitul Atiq. Sunan Ad-Darimi 3273. Tu antara kelebihan yang pertama. Kemudian yang kelebihan yang kedua adalah terselamat daripada fitnah Masih Dajjal. Di dalam disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza 10 ayatin min awwali suratul Kahfi usima minad dajjal." Maksudnya siapa yang menghafaz 10 ayat daripada awal surah Al-Kahfi ni akan terselamat daripada fitnah Masih Dajjal. Hadis riwayat Muslim 1342. Maknanya barang siapa yang mengamalkan 10 ayat terawal ni, dia terhindar daripada fitnah Masih Dajjal. InsyaAllah sama-sama kita dapat maksudnya dapat hindari daripada fitnah Masih Dajjal, InsyaAllah pada hari yang kelak. Yang ketiga pula, turunnya keterangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat. Okey, iaitu hadis dalilnya adalah dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, katanya ada seorang lelaki membaca surah Al-Kahfi dan di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan 2 utas tali. Kemudian dia nampak awan menaunginya, dan awan itu juga menaungi kudanya, tetapi kudanya lari daripada lindungan awan itu. Keesokannya lelaki tersebut pergilah berjumpa dengan Rasulullah, lalu menceritakan apa yang telah berlaku kepadanya. Jadi Rasulullah bersabda, "Perkara yang berlaku kepada engkau itu adalah al-sakinah," yakni ketenangan dan rahmat yang disertai dengan para malaikat yang turun untuk mendengar bacaan-bacaan ayat Al-Quran tadi. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, tapi kepada yang keempat, kelebihan yang keempat adalah menceritakan realiti kehidupan sebenar. Menurut petikan buku tafsir dan tadabbur surah Al-Kahfi tulisan Datuk Dr.
Haji Zahazan Muhammad. Surah ini bukan sahaja menceritakan realiti kehidupan sebenar, tetapi membuktikan bahawa setiap yang dicatat dalam Al-Quran tu bukanlah suatu kebetulan. Sebaliknya menjelaskan lagi setiap kebenaran dalam kehidupan kita ni. Jadi, jika diteliti, surah ini mempunyai satu tema, iaitu pertemuan antara iman dan iman dengan apa? Dengan keduniaan. Kemudian kelebihan yang terakhir adalah iktibar untuk menghadapi ujian dan fitnah pada akhir zaman. Okey, secara ringkasnya terdapat 4 kisah lah dalam surah Al-Kahfi ni, yang seperti mana sebenarnya kita tahulah cerita yang terkenal ataupun yang masyhur, yang popular dalam surah Al-Kahfi ni. Yang pertama adalah kisah penghuni gua, kan, mengisahkan tentang sekumpulan pemuda yang dipanggil Ashabul Kahfi, yang diuji keimanannya sehinggalah berlindung dalam gua tu. Dia kata kisah ini menuntut kita agar bersahabat dengan orang-orang yang soleh, yang saling membimbing antara satu sama lain dalam memelihara akidah serta iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua pula, kisah yang kedua adalah kisah dua pemilik kebun, mengisahkan tentang ujian dan fitnah harta benda yang menimpa mereka. Ia mengingatkan kita kepada kehidupan dunia yang akan musnah dan hari akhirat yang akan kekal selamanya. Maknanya benda yang kita miliki dekat dunia ni, so semua tu hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya benda tu tak kekal lah. Apakah benda yang kekal adalah amalan kita. Maksudnya amalan kita ni kita akan bawa ke bila pada hari akhirat, insya-Allah. Yang ketiga pula kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir lah. Nabi Musa ni berguru dengan Nabi Khidir, nampak, mengisahkan tentang ujian serta fitnah ilmu. Ia mengingatkan kita agar sentiasa mengamalkan sikap tawaduk dan rendah diri walaupun dikurniakan ilmu yang sangat tinggi. Dalam surah Al-Kahfi ni ada juga menceritakan maksudnya ada 3. So Nabi Musa ni pergi berjumpa lah, berguru dengan Nabi Khidir. Saya boleh tengok tafsir surah Al-Kahfi. Ada 3 perkara yang Nabi Musa kena buat, tapi Nabi Khidir pada mulanya maknanya Nabi Khidir ni dicakap Nabi Musa ni tidak mampu membuatnya lah. Jadi bukan sahabat-sahabat boleh baca tafsirnya dalam surah Al-Kahfi. Kemudian seperti mana kita tahu, yang terakhir adalah kisah Zulkarnain lah, Iskandar Zulkarnain dengan siapa? Dengan Ya'juj wa Ma'juj. Mengisahkan tentang Zulkarnain yang berhadapan ujian dan fitnah berkaitan kuasa. Ia mengingatkan kita kepentingan sikap tawaduk dan mengakui kekuasaan hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya setiap kisah ini punya banyak pengajaran yang boleh dijadikan iktibar untuk kita semua. Kisah antara Iskandar Zulkarnain dan juga Ya'juj wa Ma'juj ni adalah kisah yang benar lah. Maknanya Ya'juj dan Ma'juj ni adalah satu kaum yang akan memusnahkan dunia, yang akan memusnahkan semua pada hari akhir nanti. Itu antaranya tanda-tanda yang besar lah yang akan berlaku sebelum hari kiamat. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini, iaitu pada hari Jumaat. Itu antara 5 lah kelebihan yang saya dapat kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Okay, insya-Allah mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala, dan juga mudah-mudahan kita terhindar daripada fitnah Masih Dajjal, insya-Allah pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Okay, semoga mudah-mudahan sahabat-sahabat boleh share ataupun mendapat manfaat daripada video yang seringkas ni. Okay, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.